Hari ini, mari kita berkongsi firman Tuhan di bawah tajuk Bahasa Syurga dan Bahasa Neraka. Sekarang kerajaan syurga sudah dekat. Kita mesti sentiasa menggunakan bahasa syurga. Ada sesuatu yang terkandung dalam setiap firman Tuhan. Kalian semua, terdapat banyak peribahasa tentang kata-kata. Kata-kata itu benih. Apakah yang terjadi ketika Anda menyemai benih? Bukankah hasil menyemai benih adalah untuk menghasilkan tuaian? Begitu juga dengan kata-kata. Kata-kata yang kita tuturkan dengan joy tidak akan hilang, tetapi disemai seperti benih. Nenek moyang kita menyatakan kesan kata-kata dengan mengatakan kata-kata seperti benih. Inilah sebabnya kita harus sentiasa menggunakan bahasa syurga. Dalam arti kata lain, bahasa syurga dinyatakan ketika kita sentiasa mempunyai Tuhan dalam fikiran kita dan bertutur tentang dunia janji yang Dia akan tunjukkan kita. Orang yang bertutur dalam bahasa syurga tidak bersungut atau merungut. Mereka tidak mempunyai sebarang keluhan. Sebaliknya kata-kata mereka sentiasa penuh dengan kesyukuran dan kegembiraan, dan mereka berdoa kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Inilah bahasa syurga yang harus dituturkan oleh warga negara syurgawi. Oleh sebab itu, mulai dari saat ini, mari kita berhati-hati setiap kali kita bertutur. Ini bukan message saya. Saya hanya menyampaikan firman yang diberikan Tuhan kepada kita, umat syurga. Janganlah kita mengucapkan kata-kata yang menyatakan keputusasaan, kekecewaan, tawar hati, atau yang penuh keluhan. Tuhan melihat akhir sesuatu sejak awalnya. Adakah sesiapa yang tidak mengalami kesukaran? Satu atau dua kali dalam hidup mereka, setiap orang mempunyai kesukaran. Walaupun seseorang kelihatan seperti tidak pernah mengalami apa-apa kesukaran, mereka pasti pernah mengalaminya. Kalau begitu, semasa kita mengalami kesukaran ini, apakah jenis kata-kata yang harus kita gunakan? Dengan mempelajari ajaran-ajaran Alkitab hari ini, saya berdoa bahwa kita tidak akan menganggap rintangan sebagai rintangan, atau kesukaran sebagai kesukaran. Sebaliknya, kita harus mempunyai pandangan rohani yang luas untuk melihat janji Tuhan yang akan diberikan kepada kita selepas mengatasi kesukaran tersebut. Mari kita lihat buku Matius, bab 12 ayat 36. Aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, setiap orang harus apa? Harus mempertanggungjawabkan setiap katanya yang tidak sewajarnya dituturkan. Kata-katamu sendiri akan dijadikan ukuran, sama ada kamu bersalah atau tidak, dan dengan kata-katamu sendiri pula kamu dihukum. Maksudnya orang yang bertutur akan bertanggung jawab atas apa yang dituturkan. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada masa depan, namun Kristus tahu masa depan kita dan memberi amaran secara terperinci tentang perkara ini di dalam Alkitab terlebih dahulu. Tidak kira apa jua situasi, kita tidak boleh bercakap bertentangan dengan firman Tuhan. Mari kita lihat buku Yohanes, bab 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi apa? Akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku.
Pada 2000 tahun yang lalu, Yesus datang ke bumi dan memberi kita satu ajaran yang sangat penting tentang kata-kata. Dia berkata, barang siapa tidak menuruti firman-Ku, akan ada akibatnya pada hari terakhir, hari penghakiman. Kata-kata yang kita gunakan adalah sangat penting semasa melaksanakan kerja Injil. Kata-kata manusia adalah penting, tetapi bukankah firman Tuhan jauh lebih penting? Sama ada firman Tuhan diberikan kepada kita dalam bentuk bertulis atau diucapkan secara santai. Janganlah kita menganggap firman Tuhan remeh. Kata-kata itu sangat penting. Oleh itu kita mesti sentiasa mempertimbangkan bahasa yang dituturkan oleh umat syurga. Apakah yang Tuhan beritahu kita untuk lakukan? Daripada bermegah tentang fakta bahawa kita ialah anak-anak Tuhan, kita mesti mengisikan diri kita dengan apa? Dengan minyak iman. Kita mesti diisikan dengan perkara-perkara yang melayakkan kita sebagai umat syurga. Apabila bercakap tentang kita, orang di dunia harus berkata, mereka adalah berbeza. Mereka tidak seperti orang di dunia ini. Bagaimanakah mereka boleh begitu cerah? Bukankah mereka sangat cerah? Kita perlu membuat orang di sekitar kita memberi komen sebegini secara semula jadi. Oleh sebab kita diajar oleh Tuhan, kita menghargai firman Tuhan, menganggapnya sebagai kehidupan kekal. Kalau begitu, bukankah kita harus mengucapkan kata-kata yang telah kita pelajari daripada bapa dan ibu, seperti mana kita telah terimanya? Di Amerika, bahkan bayi berbahasa Inggris dengan baik. Mengapa begitu? Kita tidak dapat berbahasa Inggris dengan baik, walaupun telah belajar di sekolah menengah, sekolah tinggi, dan di kolej selama 10 tahun. Tetapi bagaimanakah bayi Amerika berbahasa Inggris dengan begitu fasih? Mengapa begitu? Mereka menggunakan kata-kata yang mereka pelajari setiap hari daripada emak dan ayah mereka. Memandangkan kita tinggal begitu jauh dari Amerika, adakah kita mempunyai banyak peluang untuk bercakap dalam bahasa Inggris? Kita jarang berbahasa Inggris. Oleh sebab jarang berbahasa Inggris, kita berasa kecewa kerana tidak dapat berbahasa Inggris dengan fasih walaupun telah belajar selama 10 tahun. Begitu juga dengan bahasa syurgawi kita. Setiap hari kita mesti mengucapkan kata-kata yang diberikan Tuhan kepada kita dan mengikuti kehendaknya. Mari kita lihat buku Efesus bab 4. Bab 4 ayat 26. Apabila kamu marah, janganlah sampai melakukan dosa. Jangan kekalkan kemarahanmu hingga matahari terbenam. Dan jangan beri tempat kepada iblis. Orang yang mencuri hendaklah berhenti mencuri dan mula bekerja, membuat sesuatu yang baik dengan tangannya, supaya dapat memberi kepada orang yang kekurangan. Janganlah biarkan apa berlaku. Jangan biarkan kata-kata yang kesat keluar dari mulutmu. Janganlah biarkan kata-kata yang kesat keluar dari mulutmu. Bukankah itu bermaksud bahawa kita tidak harus mengatakan apa-apa yang kesat? Ini ialah perintah yang diberikan Tuhan kepada kita. Yesus berkata, aku tahu bahawa firman Tuhan membawa kehidupan kekal. Kita juga mesti percaya ini. Kita mesti terus merenungkan firman Bapa dan Ibu dan mengulangi kata-kata itu setiap hari agar dapat mempelajari bahasa syurgawi dengan cepat. Di negara yang berbahasa Inggris, bahkan kanak-kanak fasih berbahasa Inggris. Ini adalah kerana mereka mengulangi kata-kata emak dan ayah mereka setiap hari. Mereka merenungkannya. Demikian juga, kita mesti merenungkan firman Bapa dan Ibu setiap hari, supaya dapat mempelajari bahasa syurgawi. Walaupun anda telah mempelajari firman Tuhan selama 10 tahun atau 20 tahun, jika anda berasa sukar untuk bertutur dalam bahasa syurgawi atau mengamalkannya, itu adalah akibat daripada tidak merenungkan semua ajaran Tuhan dan mempelajarinya setiap hari. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam buku Efesus bab 4 ayat 29 sekali lagi. Janganlah biarkan kata-kata yang kesat keluar dari mulutmu, tetapi hanya apa yang harus kita katakan. Hanya lafazkanlah teguran baik yang membina, mengikut keperluannya, supaya membawa berkat kepada yang mendengar. Dan janganlah kamu menyediakan Roh Kudus Tuhan, yang telah mematerai kamu bagi hari penebusan. Kita harus menyingkirkan apa? Singkirkanlah segala kepahitan, keberangan, dan kemarahan, pergaduhan, dan umpatan, bersama segala niat jahat. Kita mesti menyingkirkan semuanya bersama segala niat jahat, kerana hari untuk pergi ke syurga sudah dekat. Dan berbelas kasihlah satu sama lain, bersikap baik,
saling memaafkan, sebagaimana Tuhan telah mengampunimu dalam Kristus. Kita harus mengikut teladan siapa? Marilah menyambung dengan bab 5 ayat 1. Oleh itu ikutlah teladan Tuhan, seperti anak-anak yang dikasihi. Kita harus mengikut teladan siapa? Ya betul. Sebab mengapa kita ingin mempelajari bahasa syurgawi adalah kerana kita ingin mengikut teladan Tuhan. Kita selalu berkata bahawa kerajaan syurga sudah dekat. Namun kita tidak harus cuma menunggu pengantin lelaki dengan memegang pelita sahaja tanpa mempersiapkan apa-apa. Setelah bertaubat dengan ikhlas sebagai pendosa di bumi ini, bukankah kita harus pulang ke tanah ayah kita? Mari kita lihat buku Yakobus, bab 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Apakah maksud mengekang lidahmu? Ia bermaksud bahawa kita mesti kawal tutur kata kita. Ini ialah ajaran siapa? Alkitab ditulis oleh nabi-nabi yang digerakkan oleh Tuhan. Sama ada buku surat, atau buku ramalan, atau buku sejarah, atau buku Mazmur, semua buku Alkitab ditulis oleh mereka yang didorong oleh Tuhan. Oleh itu, apabila kita tahu bahawa Roh Kudus memberi kita ajaran ini, kita tidak harus berfikir itu hanya pelajaran untuk menjadi orang yang baik. Kita mesti mematuhi perintah-perintah Sabat dan Paskah, tetapi baik-baik sahaja untuk mengambil remeh terhadap ajaran tentang sifat kita. Saudara-saudari, di dalam 66 buah buku Alkitab, tidak ada firman Tuhan bahkan sepatah kata pun yang harus diambil remeh. Setiap firman Tuhan adalah penting. Tuhan melihat akhir sesuatu sejak awalnya. Pada hari kita diubah serta kembali ke tanah air syurgawi yang abadi, kita pasti akan memahami mengapa Tuhan berkata demikian. Kita akan memahami mengapa Tuhan menyuruh kita untuk bertindak dalam cara ini dan itu, serta bertutur dalam cara ini dan itu. Mari kita lihat buku Yakobus bab 3, ayat 2 berkata, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang sempurna. Kalian semua, sebelum pergi ke kerajaan syurga, apakah yang harus kita lakukan? Sebagaimana Tuhan sempurna, ada tertulis, jadilah sempurna. Apabila kita berfikir tentang perkataan sempurna, apakah langkah pertama untuk menjadi sempurna? Kita mesti mengekang lidah kita dan membezakan sama ada sesuatu harus diperkatakan atau tidak. Sebaik sahaja satu perkataan keluar dari mulut kita, ia akan menjadi apa? Menjadi benih, dan mula bertumbuh dari saat itu. Jika sesuatu yang jahat keluar dari mulut kita, ia akan bertumbuh menjadi pokok jahat. Dan jika sesuatu baik keluar dari mulut kita, ia akan bertumbuh dan menjadi pokok baik. Hari ini, mari kita ingat bahawa terdapat dua bahasa, bahasa syurga dan bahasa neraka. Dan mari kita berfikir, kita harus membiarkan benih jenis apa keluar dari mulut kita, agar mengubah seluruh dunia menjadi kerajaan Tuhan. Harap masa ini kita akan memberikan sepenuh perhatian kepada firman ini. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam buku 2 Korintus, bab 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Banyak orang di bumi menyemai kata-kata mereka sebagai benih. Ada yang menyemai benih firman Tuhan. Manakala yang lain menyemai benih yang mengandungi perkara-perkara sekular. Memandangkan kata-kata yang kita tuturkan hari ini adalah benih, mari kita berfikir dengan teliti tentang benih jenis apa yang harus kita menyemai setiap hari di seluruh dunia. Tidakkah Anda tahu bahawa Musa tidak dapat memasuki Kanaan disebabkan apa yang dia katakan? Itulah penghakiman Tuhan di dalam buku Bilangan bab 20. Betapa kerasnya dia bekerja untuk membimbing orang Israel keluar dari Mesir dan membawa mereka melepasi padang gurun selama 40 tahun untuk pergi ke Kanaan, tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Musa menghormati Tuhan. Namun, sebab terpenting mengapa dia tidak dapat masuk ke Kanaan adalah disebabkan apa dia katakan. Hanya satu kali dia mengatakan sesuatu yang salah.
Mari kita lihat buku Bilangan bab 20. Dengan mengambil ini sebagai pelajaran hari ini, kita mesti sentiasa memberikan kesyukuran dan kemuliaan kepada Tuhan serta bersuka cita atas rahmat Tuhan yang memberi kita keselamatan. Mari kita lihat bab 20 ayat 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Tuhan berkata, "Pukullah batu pejau itu, maka air akan keluar dari dalamnya." Tuhan yang mengeluarkan air dari dalam batu. Tetapi sesaat Musa tidak dapat mengawal lidahnya dan berkata, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku, dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Musa benar-benar telah bekerja keras, tetapi dia melakukan satu kesilapan dalam apa yang dia katakan di sini. Kadangkala kita bercakap secara impulsif daripada kemarahan. Atau kadangkala kita mengucapkan kata-kata yang tidak rasional dan masuk akal. Walau bagaimanapun, setiap perkataan menjadi apa? Setiap perkataan itu menjadi benih. Sekarang, hari untuk pulang ke kerajaan surga semakin hampir. Kita harus mendengar Bapa berkata kepada kita, "Aku nampak kamu memberikan kemuliaan kepada Tuhan setiap hari." Di dalam 66 buah buku Alkitab, siapakah memberikan kemuliaan kepada Tuhan setiap hari? Di dalam buku Mazmur, dari bab 1, kita boleh lihat Daud memberikan kemuliaan kepada Tuhan setiap hari. "Hanya Tuhan ialah kubuku dan perisaiku. Dia ialah tempat perlindunganku pada waktu kesusahan. Apabila aku berjalan dalam kegelapan, Tuhan ialah pelita dan cahayaku, dan Dia ialah gembalaku yang melindungiku daripada bahaya, dan Dia ialah kubu pertahananku yang kuat." Inilah cara bagaimana Daud memberikan kemuliaan, kesyukuran, dan pujian kepada Tuhan setiap hari. Itulah mengapa Tuhan berkata, "Dia seorang yang menyenangkan hatiku. Dia seorang yang menyenangkan hatiku." Lafazkanlah teguran baik yang membina dalam kehidupan imanmu. Di dalam buku Efesus bab 4, Tuhan memberi kita kata-kata ini. Di dalam buku Yakobus bab 1, Tuhan berkata bahwa kita mesti mengekang lidah kita. Di dalam buku Yakobus bab 3, Tuhan bahkan berkata, "Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna." Dan di dalam buku 2 Korintus bab 9, Tuhan berkata, "Apa yang ditabur oleh seseorang, itulah yang akan dituainya. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga." Semasa hidup di bumi, bukankah kita harus membuat satu tabiat untuk bertutur dalam bahasa surgawi? Sebab terbesar Musa dan Harun gagal memasuki Kanaan adalah kerana mereka mengatakan sesuatu daripada kemarahan. Mereka menjadi sangat geram semasa bertengkar dengan orang Israel dan gagal mengawal emosi mereka. Apabila Tuhan mendengar itu, Dia berasa sangat sedih. Sila ingat bahawa kata-kata dapat memberi kesan dan pengaruh yang kuat sama ada kita boleh memasuki Kanaan atau tidak. Mari kita lihat buku Lukas, bab 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Di sini dia menghujat Yesus. Penjahat ini menyerang Yesus, menghujat dia seperti orang ramai lakukan, kerana dia menyangka bahawa entah bagaimana akan menguntungkannya jika dia berpihak kepada orang ramai dan menghujat Yesus. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang, yaitu penjahat yang di sebelah kanan Yesus, menegur dia. Katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Tuhan
sedang engkau menerima hukuman yang sama, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dalam semua sejarah manusia, tidak ada yang pernah mengatakan apa-apa yang lebih baik daripada apa yang penjahat ini katakan. Dengan satu kenyataan yang dia katakan, penjahat ini dapat pergi ke syurga, walaupun dia ditakdirkan untuk pergi ke neraka. Adakah sesiapa di dunia memegang berkat dan kekayaan yang begitu besar seperti orang ini? Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ayat 43, kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pernahkah penjahat merayakan hari Sabat atau Paskah? Tuhan melaksanakan hukum di bawah langkah-langkah khas pada masa itu. Ada seorang yang mengucapkan kata-kata yang paling indah dan penuh rahmat daripada orang lain. Saya percaya bahwa dia ialah penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Kira-kira 3.500 tahun lalu, pada zaman Musa, terdapat orang yang bercakap dengan baik selepas mengintai tanah Kanaan, tempat yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Yang lain hanya gemetar dengan ketakutan. Tetapi perkara pertama yang Yosua dan Kaleb lakukan adalah mempercayai janji Tuhan. Tidak kira apa kesukaran yang kita hadapi, dalam kehidupan iman kita, siapakah yang harus kita fikirkan dahulu? Kita mesti sentiasa memikirkan Tuhan dahulu. Tuhan berkuasa untuk menciptakan bumi dan bahkan memusnahkannya. Tuhan yang kita percayai mempunyai kuasa yang begitu hebat. Jadi kota Yeriko bukan apa-apa kepada Tuhan. Dengan demikian, kita harus menghadapi setiap kesukaran dengan yakin. Walaupun kita tidak mempunyai kuasa sebegitu, kita mesti percaya bahwa tidak ada apa yang mustahil bagi Tuhan. Yosua dan Kaleb bercakap dengan orang dengan iman sebegini. Tetapi bagaimana dengan orang lain? Mereka langsung mengabaikan Tuhan. Mereka tersesat dalam fikiran dan perasaan mereka sendiri tentang apa yang mereka lihat di Kanaan. Kelihatannya mustahil untuk menaklukki kota itu. Itulah mengapa mereka terpaksa mengucapkan kata-kata yang tidak beriman. Namun Yosua dan Kaleb adalah berbeza. Kata-kata dalam kehidupan iman kita harus sentiasa seperti Yosua dan Kaleb. Apa sahaja yang kita katakan dalam kehidupan iman, mestilah sentiasa memikirkan Tuhan dahulu, dan kemudian pertimbangkan apa yang harus kita katakan. Kota Yeriko kelihatan seperti kubu yang tidak dapat ditembusi, kerana mereka mengabaikan Tuhan dan melakukan sesuatu dengan kebolehan sendiri. Yosua dan Kaleb memikirkan Tuhan dahulu. Yosua percaya dengan mutlak bahwa Tuhan pasti akan memberi mereka kota Yeriko, seperti yang dia janjikan, kerana dialah yang menciptakan seluruh alam semesta, memerintah kehidupan dan nafas manusia, serta menciptakan gunung, laut, padang, dan semua jenis binatang. Dengan iman yang mutlak ini, Yosua meninggalkan satu petikan terkenal. Apakah itu? Mereka akan kita telan habis. Dalam versi lain, mereka ialah roti kita. Maksudnya mereka bukan apa-apa. Ya bukan apa-apa tetapi hanya sebuah kota yang lemah. Bagaimanakah mereka menganggap Yeriko? Mengingati janji Tuhan, Yeriko seolah-olah bukan apa-apa dalam mata mereka. Yosua dan Kaleb bercakap dengan iman. Dan bagaimana dengan Nuh? Anda tahu dengan baik. Betul? Pembinaan batera yang begitu besar bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan dengan teknologi pembinaan kapal pada masa itu. Dapatkah Anda mencari apa-apa ayat Nuh bersungguh terhadap Tuhan? Dengan hati yang bersyukur, Nuh melaksanakan perintah Tuhan setepatnya. Saudara-saudari, mari kita menyentuh hati Tuhan dengan mengucapkan bahasa surgawi seperti penjahat yang di sebelah kanan. Dan juga Yosua dan Kaleb yang berkata, mereka akan kita telan habis. Inilah sebabnya Tuhan berkata, tidak ada orang melainkan Yosua dan Kaleb akan memasuki Kanaan.
Mengapakah Tuhan menunjukkan contoh-contoh ini dari masa lampau? Mulai saat ini, saya meminta Anda untuk merenungkan kesan dan kepentingan kata-kata yang kita tuturkan. Apa sahaja yang kita lakukan dalam Injil, apakah hasilnya memandangkan Tuhan bersama dengan kita? Semuanya akan dicapai. Di dalam buku Matius bab 24, apa yang Yesus katakan? Yesus berkata bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan kepada siapa? Kepada semua bangsa. Siapakah yang berkata? Tuhan berkata, Aku Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Pada waktunya kamu yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Walaupun pada awalnya engkau hina, pada akhirnya, bagaimanakah masa depanmu? Pada akhirnya engkau akan menjadi sangat mulia. Jangan takut, aku akan menolong engkau. Semuanya akan dicapai, karena Tuhan menolong kita. Ibu juga berkata, ia dapat dilakukan selagi kamu melakukannya. Jika ia tidak berlaku, itu adalah karena kamu tidak melakukannya. Oleh itu, jika terdapat roh yang hilang merayau-rayau di sekitar kita tanpa tujuan, serta tidak mengetahui Tuhan atau kehendak-Nya, saya meminta Anda untuk menyemai benih firman Tuhan ke dalam hati mereka. Marilah melihat satu bab lagi. Buku Matius bab 24, ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan mengatakan amin, kita mesti mengukirkan firman Tuhan yang benar ini pada hati kita dan menyebarkan benih firman Tuhan di Samaria, bahkan sampai ke hujung bumi. Saya ingin meminta Anda semua untuk menjadi pekerja Injil Tuhan yang indah secara rohani, dengan menyemai benih firman Tuhan dengan rajin, dan bukannya menyemai benih kata-kata sekular. Dengan ini saya tamatkan khotbah hari ini. Terima kasih.